Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Walaupun sejak beberapa hari ini kita asyik saja mendengar nama Rafizi dalam berita. Kenapa terlalu lama dan terlalu panas isu tentang Rafizi? Bagi saya, pada pandangan saya, yang pertama, kekalahan beliau bagi jawatan nombor 2 parti adalah salah satu pemangkin kepada ramai orang netizen bercakap tentang isu ini. Dan yang kedua, ditambah pula dengan peletakan jawatan beliau sebagai Menteri Ekonomi, makinlah ramai yang bersuara, terutamanya penyokong Rafizi. Tidak kurangnya juga yang bukan menyokong Rafizi. Tiba-tiba pula ada yang bukan penyokong Rafizi, secara mengejut tiba-tiba pula menjadi penyokong Rafizi. Tolong pula netizen pula membantu Rafizi. Mereka kata kenapa Rafizi letak jawatan, Rafizi adalah lebih baik daripada pemimpin ini, pemimpin itu. Jadi saudara-saudara, setelah perkara ini berlaku, kekalahan dan peletakan jawatan sebagai Menteri Ekonomi, antara pertanyaan paling utama orang kampung, adakah Rafizi akan keluar daripada parti PKR? Itulah antara soalan yang paling ramai mulai bercakap-cakap, mulai timbulkan. Adakah Rafizi akan keluar PKR? Saya secara pribadi, pandangan saya saja, jawapannya sangat mudah. Boleh. Rafizi boleh keluar PKR. Dari Rafizi saja. Nak keluar PKR kah, nak stay dalam PKR kah, itu hak Rafizi. Memang itulah jawabannya, Rafizi boleh keluar PKR. Tapi, adakah itu menjadi salah satu plan Rafizi? Adakah itu salah satu rancangan Rafizi dalam karier politiknya untuk jangka masa yang panjang? Nah, saudara-saudara, saya kongsikan kepada Anda, rupanya ini adalah antara penyebab Rafizi boleh keluar daripada PKR. Yang saya terima daripada sahabat baik saya. Maklumat daripada sahabat baik saya berkata, politik kotor dan persepsi korupsi dalam parti. Kalau PKR gagal, kekal bersih, dan ada pemimpin. Pertama, terlibat rasuah, buat deal politik belakang tabir, tikam dari belakang. Rafizi yang terkenal dengan expose NFC dan invoke mungkin tak tahan dan ambil jalan keluar secara berprinsip. Seterusnya, tidak lagi diberi peranan atau tanggung jawab. Rafizi yang sebelum ini sebagai timbalan Presiden PKR dan Menteri Ekonomi. Tapi kalau dia digugurkan ataupun ditekan untuk letak jawatan, tidak dijemput dalam mesyuarat penting, dia mungkin rasa tiada fungsi dan ambil langkah dramatik keluar. Dan yang seterusnya, krisis besar dalam PKR-PH. Kalau ada pengkhianatan dalaman seperti langkah Sheraton, dan kalau Rafizi dikhianati seperti dulu, ingat Azmin Ali, dan seterusnya PH PKR bekerja sama semula dengan individu yang dia tak boleh hadam. Contoh, kluster mahkamah oportunis, dia mungkin angkat kaki. Dan yang paling mengejutkan, jawaban dari sahabat baik saya ini berkata, dia mungkin angkat kaki, sama ada tubuh parti baru, join parti lain, yaitu muda, atau terus bersara politik. Itu adalah jawaban daripada rakan baik saya. Apa pula pandangan Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Banyak soalan yang panas-panas saya terima setelah peletakan jawatan Rafizi di dalam kabinet, di dalam jemaah menteri. Selepas Rafizi meletak jawatan Menteri Ekonomi, selepas Rafizi kalah pada pemilihan PKR, antara soalan paling utama adalah kemanakah hala tuju Rafizi selepas ini?
Rafizi Ramli sudah mendedahkan ada rancangan. Tapi apakah rancangan Rafizi? Lalu saya terfikirlah, terlintas di pikiran saya. Saya bertanya dengan sahabat saya. Saya tanya, adakah Rafizi mempunyai harapan untuk menjadi Menteri Besar Selangor? Ini jawaban yang paling padu yang Anda perlu dengar. Oke, baik, saudara-saudara, dengar baik ini. Rupanya Rafizi Ramli boleh jadi Menteri Besar Selangor. Jawabannya, Rafizi Ramli boleh jadi Menteri Besar Selangor. Tidak ada jawaban no, tidak ada jawaban tidak untuk persoalan ini. Cuma saja, persoalan yang paling utama adalah, adakah Rafizi layak untuk jadi Menteri Besar Selangor? Rupanya, secara teorinya, Rafizi Ramli boleh menjadi Menteri Besar Selangor menggantikan Amiruddin Syari. Jadi, ramai yang tanya, bolehkah? Secara teori boleh. Tapi secara realiti, kena lalui banyak lapisan politik. Antaranya pilihannya kecil, DUN, dan juga mendapat perkenan Sultan. Saudara-saudara, saya tanya dengan kawan baik saya. Saya tanya, kalau Rafizi nak jadi Menteri Besar Selangor, apa yang Rafizi perlu lakukan? Yang pertama, masuk bertanding DUN Selangor dulu. Itu yang pertama, asasnya. Dan yang kedua, dapat sokongan daripada parti dan juga rakyat. Itu yang kedua. Pastilah kalau nak jadi MB mesti dapat sokongan kan. Bukan saja daripada parti, tetapi daripada rakyat juga. Dan yang ketiga, paling penting, kemudian mendapat lampu hijau dari istana. Jadi saudara-saudara, syarat asas untuk menjadi MB Selangor. Adun Selangor, sekarang ni Rafizi bukan adun, jadi dia kena menjadi seorang adun. Kita tahu Rafizi adalah ahli parlimen, seorang ahli parlimen, tetapi untuk menjadi MB Selangor, beliau mesti menjadi seorang ahli Dewan Undangan Negeri. Dia kena bertanding dan menang dalam PRK jika ada kekosongan. Seterusnya dipercayai mempunyai sokongan majoriti adun dalam DUN Selangor. Dan seterusnya diperkenan oleh Sultan Selangor. Politik dalaman PKR dan PH. Siapa yang pegang kuasa dalam PKR Selangor pun akan beri kesan. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, itu adalah perjalanan sekiranya Azmin Ali mempunyai rancangan untuk menjadi Menteri Besar Selangor. Apa pula pandangan Anda?